صلى الله عليه وسلم وإلى سيد الشيخ المصنف الشيخ عبد العزيز بن إسماعيل الفطاني رحمه الله تعالى وإلى سيدي المرحوم جمهور صالح بن موسى الشاتري المكي رحمه الله تعالى وإلى سيدي المكرم بابا إسماعيل السقنجم حفظه الله تعالى ولجميع مشايخنا ولمعلمينا ولكافة المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Uraian sifat yang ke-13 dalam artinya perkata. Uraian sifat yang ke-13 dalam artinya perkata. Wajib pada syarak. Syarak ni apa dia? Hukum Allah, keputusan daripada Allah. Kita bicara Fa'atil 51 kali kan. Kalau tak ingat lagi, kita tak boleh makan kismis. Kita kena tendam kalau yang kismis. Wajib pada syarak. Syarak ke apa? Hukum Allah, undang-undang Allah. Bila sebut wajib pada syarak, makna dia barang yang Tuhan tuntut kita perbuat dengan tuntutan putus. Sekira-kira kalau kita buat diberi pahala, kalau kita tak buat berdosa disiksa. Wajib pada syarak pula, yakni wajib pada syarak juga atas tiap-tiap mukallaf. Kita lah mukallaf tu orang yang dipertanggungjawabkan segala hukum. Wajib apa? Mengetahui, yakni belajar hingga mengetahui. Wajib mengetahui dengan makna wajib belajar sehingga mengetahui. Kalau bahasa kita kata wajib reti. Bila wajib reti, wajib belajar sampai reti. Jangan dia buat tak reti. Nak tu. Wajib belajar hingga mengetahui, tak begitu. Kemudian serta mengaku putus di dalam hatinya, yakni i'tiqad. I'tiqad maksudnya simpul mati, yakin, jazam. Kalimah yang sama lah, kalimah yang makna dia sama lah tu. Mengaku dalam hati, kita belajar sampai kita reti, kemudian kita beriman, kita yakin yang kita belajar tu.
Dengan apa? Kita beriman dengan apa? Kita belajar tentang apa? Dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala sifat kalam. Wajib kita beriman ada di zat Allah sifat kalam. Apa kalam? Artinya kalam tu berkata. Kalam makna dia berkata. Apa makna berkata? Tu boleh terima. Arti perkata tu iaitu satu sifat yang sedia. Bila sedia maksudnya qadim sifat tu. Seperti mana zat Tuhan qadim, sifat Tuhan qadim. Sedia sifat tu. Ada sifat tu di zat Allah Ta'ala. Kita beriman di zat Allah ada sifat kalam. Apa kalam kata? Di zat Allah. Ingat dari cara itu, sifat ada yang amrun iktibari, ada yang wujudi. Amrun iktibari sifat yang tak ada, cuma ambil erti faham saja. Benda tu tak ada, diri benda tak ada. Tapi kalau kita kata sifat tu wujudi, kalau Tok Uwi kata sifat tu ada di zat Allah, makna sifat tu wujudi. Ada sungguh di zat Tuhan. Yang mana selagi akan datang di hari kiamat, kalau Tuhan buka hijab, kita boleh melihat zat Allah dan sifat yang ada di dia. Apa dia sifat yang ada? 7 cara dia beri sifat ma'ani. Daripada qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ni sifat yang bangsa wujudi, ada semua di zat Allah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, beriman sungguh kata ada sifat kalam tu. Ada sifat kalam artinya perkata, iaitu satu sifat yang sedia, yang qadim, adanya di zat Allah Ta'ala. Kita beriman sifat tu ada di zat Allah. Yang mana sifat tu? Sifat bagi sifat tu, macam mana sifat tu? Yang bukan huruf, bukan suara. Sifat perkataan Tuhan tu tak ada huruf, tak ada suara. Sifat tak ada huruf, tak ada suara lah. Yang ada huruf, ada suara tu perkataan. Sifat tak ada suara, kita pun tak ada suara. Ni, kita punya, apa kita panggil? Peti suara. Tu, peti suara ni Tuhan beri engkau, itulah sifat perkataan bagi makhluk. Bagi manusia tu dia sifat perkataan kita. Bukan zat Allah, sifat perkataan dia tak sama dengan sifat perkataan kita. Sifat perkataan kita ni, sebab kita ni bubuh di peti suara tu bagi kita. Macam mana sifat pelihat kita ni sebuah ada di mata. Tuhan bubuh di mata. Sifat pendengar dia Tuhan bubuh di anak telinga ni. Ada pun sifat perkataan kita ni Tuhan bubuh di anak tekak kita ni. Kita panggil peti suara. Itu bahasa untuk makhluk. Tuhan bukan ada peti suara lagi tu. Sifat perkataan dia laisa kamitslihi syai', tak serupa dengan makhluk. Cuma nak cerita dia, sifat perkataan kita sendiri pun bersuara tak sifat perkataan ni. Mana bersuara? Sifat tak bersuara. Bila kita bercakap baru dengar suara. Serupa lah. Dengan pelik pula. Tak buruk, tak bersuara. Sifat memang tak bersuara. Bila bercakap baru ada suara. Tak? Kalau sifat kita duduk diam boleh bersuara ni. Ingat? Pak Rimai tak ada kan? Bila saya menggunakan sifat perkata tu, saya berkata-kata, terbit perkataan tu baru tuan ingat. Tak? Allahumma salli ala Muhammad. Kan takut ni ada kan? Tak boleh dia tulis situ. Dia tulis. Tak kena tulis lah. Bukan huruf, bukan suara sifat tu. Dan sebagainya. Maknanya yang bangsa huruf suara tu bukan. Dan dengan ada sifat kalam itulah, dengan ada sifat perkataan, sifat kalam itulah Allah Ta'ala tidak bisu. Tidak dipanggil Tuhan bisu. Kerana Tuhan ada sifat perkataan. Tak mesti dia berkata-kata. Ada sifat perkataan tu pun tak bisu dah. Macam kita lah. Kita ada sifat berkata. Orang bisu dia tak ada sifat berkata. Kita ada sifat berkata tapi kita duduk diam. Ada kita bisu, dah cuma tak orang cakap. Bukan syarat kena bercakap baru kita minta bisu. Tak orang cakap hak kita. Jadi ada tak kemampuan nak berkata-kata tu ada sebab ada sifat. Seperti mana ada sifat melihat. Saya berpejam mata. Adakah bila saya berpejam mata saya buta? Ada. Saya cuma tak berniat nak melihat. Bila saya nak melihat saya tengoklah. Tapi sifat melihat sudah ada di saya. Yang dikatakan buta ni sifat melihat tu memang tak ada dia dah. Nak dikata bisu tu memang sifat perkata tak ada daripada orang ni dah. Maka tak boleh berkata, cuba tengok orang bisu. Dia nak cakap. Tapi tak boleh cakap. Dia naik orang suara tak keluar. Naik orang macam Indonesia lah. Suara tak keluar. Pasal apa tu? Pasal tak ada sifat berkata kat dia. Bukan mesti kena berkata-kata. Bagi ada sifat tu dia tak bisu dah. Tak gitu. Dan ada perkata itulah Allah Ta'ala berkata-kata. Dengan ada sifat perkata itulah Tuhan pun berbicara, bercakap.
Saya kita faham cakap bukan cakap macam kita. Tu kalau terjemah habis tu semua. Sebab kita mengaji daripada awal Tuhan tu mukhalafatu ta'ala ila hawadis. Lah ni orang cara Tuhan macam kita cakap. Hak tak ngaji, hak Wahabi tu memang sesak barat lah. Hak tak ngaji ni Tuhan macam kita. Tuhan cakap, dia duk faham Tuhan cakap mulut ni. Cuma mulut Tuhan macam mulut Tuhan, dia kata macam mulut kita. Macam mana mulut Tuhan? Mulut tu sendiri sifat makhluk dah. Tak boleh bagi ada di Tuhan. Tak layak kita pergi sandak di Tuhan, Tuhan bermulut. Bukan cakap macam kita. So buat Tuhan melihat bukan dengan mata, mendengar bukan dengan telinga, buat kerja bukan dengan tangan. Tu akidah tu. Itu bayang Tuhan cakap. Tuhan cakap dengan Nabi Muhammad pada malam Isra Mi'raj, cakap ke mana? Dengan Nabi Musa cakap ke mana? Tu. Mana dan ada perkataan itulah Allah Ta'ala berkata-kata. Dengan sebab ada sifat perkata itulah Tuhan pun berkata-kata. Tuhan boleh berkata-kata. Seperti firman-Nya, mana dalil Tuhan berkata-kata tu? Wa kallamallahu Musa taklima, artinya dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan kata-kata. Kita panggil itu taukid maf'ul mutlaq. Taukid maf'ul mutlaq ni. Kalau saya kata, kalau Quran ada ni, serak ya. Wa kallamallahu Musa, kata tu je. Dan Allah berbicara dengan Musa. Orang boleh kait. Mungkin cara dengan masuk wahyu dapat kat dia. Mungkin cara dengan masuk dapat mimpi. Tapi bila Tuhan kata wa kallamallahu Musa taklima, taklima tu kita panggil taukid maf'ul mutlaq. Maka Allah Ta'ala berbicara dengan Musa dengan perkataan-perkataan. Jelas itu cakap tu. Bukan bagi wahyu, bukan dapat mimpi, bukan ilham. Bercakap langsung. Kan Nabi Musa digelar kalimullah, orang yang boleh berbicara direct dengan Tuhan. Cuma tak nampak, cakap je. Yang Nabi kita baru boleh lihat zat Allah. Ada pun Nabi Musa hanya dengar perbicaraan dengan Tuhan sahaja. Tak tengok. Bila tu naik ke Sina. Kalau pergi di Allahumma salli ala Muhammad, Palestin tu, Allahumma salli ala Muhammad, di Bukit Tursina tu Bapa Soleh dulu cerita, dia kata, aku pergi sana, dia ada gereja besar mana. Lalu di gereja, dulu masjid di gereja. Gereja besar, aku masuk dalam gereja tu, dia pun tak bagi aku masuk juga, aku tak kira orang. Masuk dia kata, aku pergi tengoklah. Gunung Tursina yang Nabi Musa cakap dengan Tuhan tu kan, Nabi Musa pengsan waktu Tuhan terjadi tu. Jadi hitam di puncak gunung tu. Orang nak ambil tu lah buat ismik, buat celak. Batu tu buat celak, batu terbakar waktu Tuhan terjadi. Nur dia tu. Nabi Musa minta nak tengok zat Allah, Tuhan tak bagi kan. Tengok gunung. Oh, meletup gunung tu. Rentung, hangit batu tu. Tak tu orang buat celak. Mereka ni semua buat mega mampu. Capai Nabi buat mega, orang tak bismillah tak payah. Hari orang abang pun belah sunnah dia buat mega lah, mampu dia buat. Orang semua cinta sunnah akan buat duit. Aduh. Bantu Allahumma salli ala Muhammad. Firman-Nya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dan berbicara Allah Ta'ala dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan kata-kata. Tu makna dia apa? Makna dia ada dan sifat kalam itu ada. Tu Tuhan boleh berbicara. Bila ada sifat kata baru dia cakap. Begitu. Dengan ayat itu nyatalah bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala sifat kalam. Dengan ayat itu yakinlah kita, tahulah kita bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat kalam, yakni berkata. Dengan dalilnya Tuhan berkata-kata dengan Musa alaihissalam situ. Kemudian dia buat main. Ini bab yang penting dalam ilmu tauhid. Sifat perbahasan yang antara paling payah sekali ialah sifat kalam. Sebab itulah nama lain bagi ilmu tauhid ialah ilmu kalam. Ilmu tauhid ni ada banyak nama. Ni nama-nama ilmu tauhid. Jadi kalau orang sebut tak terkejut kan. Ustaz dulu aja apa ngajar apa? Orang kata tadi ustaz tu ngajar usuluddin. Lain lo usuluddin tu tauhid lah baik kau. Ni nama bagi ilmu tauhid. Satu orang panggil ilmu tauhid. Ini paling masyhur lah, tauhid. Tauhid bukan tauhid. Tauhid. Nombor dua nama dia usuluddin. Usul ad-din. Usuluddin. Tauhid maksudnya ilmu besar, membesarkan Tuhan. Usul ni maksudnya akar agama. Boleh juga orang panggil sebagai ilmu iman.
ilmu iman, belajar ilmu iman, dia lah tu yang kiri. Juga lama dia orang panggil ilmu aqidah. Aqidah, apa aqidah? Simpulan atau pegangan. Juga dipanggil ilmu kalam. Ilmu kalam sebab dia faham sifat kalam. Banyak nama saya tak ingat dah ni tak. Baik, tu di antara nama-nama ilmu tauhid. Banyak nama, pasal banyak nama kaidah kata Imam Nawawi rahimahullah taala kata kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang dinamakan. Bila orang banyak nama, ada orang tu hebat. Yang ni pun orang panggil dia, yang ni pun orang panggil dia, yang ni pun orang panggil dia, maksudnya dia tu hebat. Sebab Tuhan nama dia banyak, menunjukkan mulia dia. Nama sampai beribu-ribu. Nabi kita Muhammad sendiri pun nama disebut dalam kitab mencapai 1000 nama. Dalam Zabur, ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam kitab-kitab samawi, ada dalam malaikat, ada nama-nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad ni bukan nama semua Nabi, nama Nabi Muhammad yang 1000. Kita tak tahu. Unjuk mengaji tahu sikit, tak lagi dah tahu Nabi Muhammad tu. Kalau orang sebut nama Ahmad dia fikir Nabi mana pula? Aku lebih dah 25 tak pernah ingat Abu Ahmad. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu Isa? Itu betul. Lepas tu dah kali Muhammad. Habis 25 dah. Ahmad tak tahu dah. Dia tak mengaji. Ahmad tu nama Nabi lah juga. Nama Nabi kita, Nabi kita Muhammad, nama Ahmad. Ahmad tu apa? Ahmad tu nama Nabi ketika naik ke langit. Malaikat-malaikat panggil Ahmad. Ahmad maksudnya yang banyak memuji Tuhan. Muhammad banyak dipuji Tuhan. Dua-dua nama mulia untuk Rasulullah. Kalau Ahmad, makna dia yang paling banyak memuji Tuhan. Tu Ahmad. Kalau Muhammad, yang paling banyak dipuji Tuhan. Tu makna dia. Apapun kedua-duanya menunjukkan kepujian bagi Rasulullah. Di banyak lagi lah, tu dua tu yang masyhur. Kan orang baca qasidah. Zahara dinul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Itu dia cari. Dia kata dia buat tanya ni Tok Wan kita Ahmad tu. Ya, Tok Wan dia Harun. Ya Allah, Tok Wan nama. Buat tu. Jadi nama banyak apa Imam Nawawi kata Kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang dinamakan. Sebab tu nama dia banyak. Jadi ilmu tauhid, orang panggil tauhid pun dia, orang panggil usuluddin pun dia, orang panggil ilmu iman pun dia, orang panggil ilmu akidah pun dia, orang panggil ilmu kalam pun dia. Dan tiap-tiap tu ada sebab dinamakan. Baik, setengah ulama panggil ilmu ni ilmu kalam. Kita macam ni. Sifat dahulu. Pasal apa panggil ilmu kalam? Sebab dalam tauhid, di antara sifat yang paling payah perbahasan dia ialah sifat kalam. Dan banyak orang tergelincir daripada Ahlussunnah wal Jamaah di sini. Pak ni. Di sifat ni lah banyak orang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah terkeluar tani, Wahabi terkeluar tani. Tani. Lepas tu kalau tak mengaji, tak mengaji dawai, tak masuk dawai terkeluar apa? Masuk pun dah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia nak masuk dulu terkeluar kan. Allah sallallahu Muhammad. Jadi Allah SWT tu, mari kita perhati macam mana berbahasa Ahlussunnah wal Jamaah. Muhimmah maksudnya penting. Situ dia tulis muhimmah kan tulis penting pun. Muhimmah maksudnya penting no? Ini suatu perkara. Muhimmah bahasa Arab maknanya penting. Ini suatu perkara yang penting diketahui. Penting diketahui dengan makna ini suatu perkara yang penting dipelajari. Diketahui dengan maksud dipelajari, iaitu
Kalam di dalam bahasa Arab itu 4 maknanya. Kalam dalam bahasa Arab, maksud kalam dalam bahasa Arab, kalam dalam bahasa Arab dalam perbahasan sifat 20. Tambah sikit. Kalam di dalam bahasa Arab dalam bahasan sifat 20. Kalam di dalam bahasa Arab dalam bahasa sifat 20. Sebab kalam dalam nahwu lain, kalam dalam arud lain, kalam dalam bayan lain. Ni kalam ilmu tauhid bahasa lain pula. Makna-makna tak sama tu. Walaupun kata sama, makna tak sama. Allahumma salli ala Muhammad. Macam kalam dalam nahwu dia kata al-kalam wal lafzu, makna kalam dalam nahwu al-kalam wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, atau orang mengaji nahwu pada jurumiyah. Wa aqsamu thalatun ismun wa fi'lun wa harfun. Atau orang mengaji nahwu. Kalam dalam ilmu nahwu tu apa? Al-kalam wal lafzu, bermula kalam itu ialah lafaz. Wal lafzu al-murakkabu, yang bersusun, al-mufidu, yang memberi makna, bil wad'i, dengan maksud. Tu kalam. Lepas tu ambil daripada kalam tu lah. Orang kalau tengah-tengah tidur dia mamun, dia sebut kat isteri dia, aku ceraikan kau. Jatuh tak talak? Tak jatuh sebab dia mamun. Dia tak ada bil qasdi ay bil wad'i, dengan niat. Dia tak sedar. Tak dikira tu. Walaupun dia sebut soreh je lah dengan mulut dia. Kita ambil dengan mudah lah. Sebab tu lah bahasa-bahasa ni, tiap-tiap bahasa ilmu dia ada bahasa dia sendiri, dia ada istilah dia. Kalau kita dipasang tak kena, lari lah. Jadi dalam nahwu kalam maksud lain. Kalau dalam tauhid bahasa dia lain. Dalam nahwu kalam tu maksudnya lafaz, al-kalam wal lafzu al-murakkabu, yang bersusun, kena susun. Dua perkataan, ay tastamilu ala ba'di hurufil hijaiyati min al-kalimataini, yang bersusun di antara huruf hijaiyah daripada dua perkataan atau lebih, faksara, paling kurang dua perkataan. Lepas tu al-mufidu kena bagi orang faham, baru boleh bagi perkataan. Kalau buat bunyi tak bagi perkataan walaupun panjang. Orang faham tak dia tu? Tak bagi kalam. Dia kena perkataan, guru hijaiyah, orang faham makna, ada qasad, tujuan, baru bagi kalam. Jadi begitu dalam nahwu lah bukan jadi. Contoh saya nak nampak yang kajian saudara sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid. Faham? Apa sih pak Zaid? Berhenti sekerak tu. Nampak satu perkataan dia. Assalamualaikum kira lain, itu ucapan nak buka. Perkataan ni start Zaid, itu diam. Orang ngangor. Apa dia? Kita tertunggu-tunggu, makna tak habis ni tak faham. Tak faham tak bagi kalam dalam ilmu nahwu. Sarap. Dia nak sambung. Zaid mati. Orang faham? Zaid mati. Zaid sakit. Orang faham? Baliklah rumah dia. Faham? Kalau Zaid ni orang nak faham tak? Assalamualaikum. Semua jawab salam. Zaid dia. Orang sambung dia. Tak faham. Kita sambung lah. Itu dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu tauhid tengok. Dalam ilmu tauhid dia ada 4 makna dia tengok. Dan mana dia? Ini suatu perkara yang penting diketahui, iaitu perkataan kalam di dalam bahasa Arab itu 4 makna. Dalam bahasa Arab dengan masuk dalam bahasan ilmu tauhid sifat kalam ni 4 makna. Mana? Yang pertama, kalam dengan makna perkata, iaitu kena kepada sifat kalam yang bukan huruf dan bukan suara, yang ada ia sifat tu di zat Allah Ta'ala pada sedia kala. Satu, kalam yang pertama ada kalam dalam bahasa, dalam sifat 20, dalam sifat kalam ni ada 4 makna. Pertama, hari kena tulis, tak tulis tu pening pula. Yang pertama, nama dia kalam, saya tulis kalam ismi. Kalam ismi. Apa kalam ismi? Sifat. Makna kalam ismi kena kepada kalam, sifat kalam sebenarnya, sifat perkata yang ada di zat Allah sedia kala. Kalam pertama, kalam ismi. Kalam ismi kena kepada sifat kalam sendiri, sifat kata Tuhan. Boleh ni akidah kita di sana Jumaat. Saya tak keliru dah main taman pelik-pelik dalam YouTube apa.
Yang pertama kalam ismi. Kena kalam ismi tu makna kalam ismi, kalam dengan maksud kalam ismi tu kalam sifat perkata. Kalam perkata tu sendiri. Sifat perkata Allah. Mana? Buat kita baca dia balik tadi. Hak tajuk awal dia kata. Huraian sifat yang ke-13 kalam artinya perkata. Tu kalam ismi tu. Sifat tu sendiri, sifat yang ada di zat Allah. Hati dari kalam ismi. Semula kita baca. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama kalam dengan makna sifat perkata, iaitu kena kepada sifat kalam yang bukan huruf dan bukan suara, yang ada ia sifat tu di zat Allah Ta'ala pada sedia kala. Sifat yang ada di zat Allah pada sedia kala lagi. Tu kalam juga tu. Kalam apa tu? Tu orang panggil kalam ismi. Sifat kalam tu. Tu kalam pertama. Dan dengan ada kalam ini, dengan ada kalam yang pertama ini, dikatakan Tuhan tidak bisu walaupun dia tidak berkata-kata. Dengan sifat ni lah, dengan kalam pertama ni lah, Tuhan dipanggil boleh berkata-kata, tak dipanggil bisu. Walaupun dia tak cakap, dia tak bisu sebab ada sifat juga dia. Iaitu kena kepada sifat kalam dia sendiri. Dan kalam yang pertama ini dinamakan dalam bahasa Arab kalam ismi. Saya tulis saja kalam ismi. Tak apa, jangan risau. Kita ulang lagi jangan takut. Hidup pening lah. Baru kalam pertama. Maka kalam inilah yang dibicarakan pada sifat yang ke-13, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Kalam ni lah dia kata. Maka kalam inilah yang dibicarakan pada sifat yang ke-13. Ni lah kita bicara sifat ke-13 kalam. Ni kalam ismi lah. Sifat kata Tuhan. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, yakni belajar akan dia. Wajib kita belajar kalam ismi, sifat kata Tuhan. Yang keduanya kalam nafsani. Kalam nafsani iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Kalam kedua nama dia kalam nafsani. Kalam nafsani. Apa dia kalam nafsani tu? Kita kata yang keduanya kalam nafsani iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Maka kalam ini tidak ada bendanya, tak wujudi, hanya amrun i'tibari, yakni reti jua, tetapi hak Allah Ta'ala sedia juga. Kalam nafsani makna dia apa? Berkehendak dan bercadang Tuhan bercakap pada masa azali. Hak ni amrun iktibari, tak wujud, cuma faham sahaja. Benda tak ada. Tulis dia orang. Baik. Kalam kedua nama dia kalam nafsani. Kalam nafsani apa dia? Makna dia berkehendak dan bercadang Tuhan bercakap pada masa azali. Baik, ni tengok ni. Ada tak sifat perkata di zat Allah? Ada sifat perkata. Sifat perkata tu panggil kalam dia. Kalam apa? Kalam ismi. Baik. Pada masa azali makhluk dah tak lagi? Tak ada. Nak cakap dengan siapa? Tak cakap. Tapi ada dah keinginan nak cakap.
Nanti Adam kalau aku buat, aku nak cakap ni dengan Adam. Nanti Muhammad kalau keluar, aku nak cakap Muhammad yang ni. Tak cakap ni. Tapi cadang nak cakap. Hak tu kita bagi kalam nafsani. Cadang Tuhan apa yang akan dikatakan nanti dia nak cakap. Dia dah atok apa dia nak cakap. Kalau bahasa makhluk ni, orang panggil saya ceramah. Tajuk dia mencintai Rasulullah wajib bagi umat. Orang bagi tajuk. Jadi saya di balik dalam kereta duk tengah mai ni, walaupun saya tak cerah lah, saya mai orang tu cerah. Tak kira buat begitu orang nampak saya bawa. Kan saya kat tepi tu kan. Saya nak pergi ceramah lagi, saya nak fikir nak cakap apa lagi. Cumanya hak bahasa yang saya cadang tu kalau masa ni, tapi bagi makhluk kita kena fikir. Untuk Tuhan, bukan Tuhan fikir nak cakap apa, bukan. Yakni Tuhan susun dengan maksud sudah ada dalam ilmu Tuhan apa yang akan dicakapkan. Ya Tuhan ni dia tahu kan kita belajar itu. Takluk ilmu Tuhan. Tuhan tahu benda yang wajib, Tuhan tahu benda yang mustahil, Tuhan tahu benda yang harus. Dia tahu zat dia benda wajib. Dia tahu sifat dia. Dia tahu benda mustahil, benda yang lawan bagi zat dan sifat dia. Anak bagi Tuhan, sekutu bagi Tuhan, lemah bagi Tuhan, dia tahu benda tu mustahil, takkan ada kat dia. Dan dia tahu juga benda-benda harus daripada kalangan makhluk dia. Maka bila dia tahu benda wajib, dia tahu apa yang dia buat. Dia tahu apa yang dia akan kehendak. Dia tahu apa yang dia buat dengan kudrat dia. Dia tahu apa yang dia cakap. Dia tahu apa yang akan dia cakap. Dia tahu semua. Maka masuk dalam ilmu lah kalangan nafsani ni. Dalam pengetahuan Tuhan, Tuhan dah letak apa yang dia akan cakap. Tak? Kita panggil bahasa Melayu apa? Bersedia. Kalau bahasa Melayu untuk makhluk ni kita panggil sedia nak cakap. Benda tu ada tak? Tak ada. Pati tu. Boleh faham tak ni? Itu kalam nafsani. Apa dia kalam nafsani? Saya ulang semula. Kalam nafsani maksud dia mencadang Tuhan untuk bicara pada masa azali. Makhluk tak terbina cakap lagi, tapi sudah ada dalam ilmu Tuhan apa dia nak cakap kita. Kita panggil kalam nafsani, mencadang Tuhan nak cakap. Kemudian dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiganya kalam masdari. Kalam masdari iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Ni kalam ketiga. Nama dia kalam masdari, bukan masdara. Masdari. Apa dia kalam masdari? Kalam masdari itu ialah perbuatan, kena ke perbuatan berkata-kata. Perbuatan berkata-kata, iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Maka kalam ini baharu, lagi pula tidak ada bendanya